Memetik laporan khas yang dikeluarkan oleh The Economist, dunia yang dimahukan oleh China ialah dunia yang berpecah dan dibahagikan. China mahu mengubah dan memecah order dunia yang telah ditetapkan oleh pihak lain selama ini. Di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping, yang kepimpinan tertingginya akan dilanjutkan untuk penggal ketiga oleh Kongres Parti ke-20, China sedang berusaha untuk membentuk semula susunan dunia dari dalam dengan cara yang lebih halus. Apabila usahanya menghadapi tentangan, ia akan mendesak peraturan yang tidak jelas penguatkuasaannya untuk dijadikan modal politik mereka. China kini berusaha untuk menghidupkan semula cara lama yang diamalkan oleh pemerintahan dunia dengan mengorbankan kebebasan dan hak asasi individu, sama seperti cara mereka memerintah negara tembok besar itu. China di bawah pimpinan Xi kononnya menentang mentaliti perang dingin, tetapi hakikatnya mereka yang ingin membahagikan dunia kepada blok-blok ideologi yang berlainan dan berbeza-beza. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dan apa yang dilakukan China untuk mengubah atau memecahkan order dunia yang sedia ada. Teruskan menonton. Untuk sebahagian besar sejarah dunia, kuasa besar dan orang yang lebih kuat akan lebih bebas berkuasa dan menindas golongan yang lemah. Namun, selama hampir 8 dekad lamanya, hampir keseluruhan dunia kecuali beberapa negara telah mengubah cara pemerintahan mereka kepada cara yang berbeza daripada apa yang telah diamalkan sebelum Perang Dunia Kedua. Berpandukan cita-cita ke arah pendemokrasian, dunia yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah merancang dan merangka pelbagai akta dan dasar untuk memastikan manusia tidak kembali kepada zaman kegelapan yang penuh dengan penindasan itu lagi. Antara usahanya ialah dengan menubuhkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan institusi antarabangsa yang lain untuk menggalakkan kerjasama dan pembangunan antara satu sama lain di seluruh dunia. Usaha ini memakan masa yang sangat panjang dan ia bukanlah sebuah proses yang mudah. Antara sistem awal dalam order dunia yang diguna pakai sehingga hari ini yang dilakukan oleh PBB dan badan antarabangsa lain ialah dengan mempersetujui gencatan senjata, mendaftarkan pelarian, memberi makan kepada orang yang lapar maupun memerangi wabak yang melanda dunia. Order ini telah diuji sejak tahun 1945 lagi. Namun begitu, cabaran yang paling membimbangkan semestinya melibatkan kuasa besar yang menentang undang-undang antarabangsa dan order sedia ada yang sedang diguna pakai. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Rusia pada 2022 dengan menggunakan kuasa vetonya sebagai salah satu daripada 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB untuk menghalang kecaman terhadap pencerobohannya ke atas Ukraine. Bagi China pula, mereka menggunakan cara yang lebih halus dalam usaha untuk mengubah order dunia ini. Usaha China membentuk imej di mata dunia. Presiden Xi Jinping dengan bijak mencerminkan negaranya sebagai pembela status quo sehinggakan beliau berikrar untuk memberikan sokongan terhadap piagam UN berkaitan sistem multilateralism dalam hubungan antarabangsa. Pada 2017, Presiden Xi juga telah memberi jaminan bahawa China merupakan juara dalam perdagangan bebas. Namun, para pemerhati berpendapat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin China adalah untuk mengekalkan unsur-unsur pemerintahan semasa yang telah membantu negara mereka meningkat naik seperti peraturan perdagangan dunia yang lebih terbuka dan menggalakkan aliran masuk modal dan teknologi asing. Apabila China mengatakan ia menentang campur tangan dalam hal ehwal dalam negara, ini bukan retorik. Buktinya, pada tahun 2017, China juga pernah menggunakan hak vetonya sama seperti Rusia untuk melindungi Syria daripada sekatan kerana menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Walaupun China tidak mendapat sebarang keuntungan, tetapi mereka mampu membawa imej yang kononnya mereka mengamalkan bentuk demokrasi yang unggul, menghormati hak asasi manusia dan mengendalikan ekonomi pasaran. Xi Jinping mahu kurang campur tangan global. Presiden China Xi Jinping juga tanpa segan silu mengumumkan bahawa masanya telah tiba untuk China memimpin dalam pembaharuan tadbir urus global dan bergerak lebih dekat ke peringkat tengah di mana para pembela order dunia semasa kini berdepan dengan pertandingan siapakah yang bakal menguasai dunia pada abad ke-21. Sehinggakan ramai yang tertanya-tanya sama ada matlamat China adalah untuk menggantikan peraturan yang sedia ada dengan peraturannya sendiri. Menurut penganalisis yang mempunyai hubungan baik dengan Beijing, Amerika Syarikat dikatakan telah campur tangan dalam susunan order dunia. China menuduh Amerika Syarikat dan sekutunya memaksa pengalaman hak asasi manusia oleh semua negara di dunia di mana misi asalnya adalah untuk membantu negara-negara saling bersama dan berdagang secara aman. Sekali lagi, China mendakwa dirinya sebagai pembela status quo dan menggelar Amerika Syarikat sebagai pengganggunya. Tuduhan yang dilemparkan China ini boleh ditafsirkan kepada sebuah cita-cita yang amat besar,
iaitu mengamalkan nilai yang disebut dalam bahasa Cina bermaksud saling hormat dan tidak campur tangan. Ini terbukti apabila China pernah meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap campur tangan Amerika Syarikat dan sekutunya di Iraq, Afghanistan dan Libya dan tidak bersetuju dengan konsep tanggungjawab untuk melindungi yang digunakan pakai oleh Amerika Syarikat. Doktrin itu telah digunakan dalam order dunia hari ini apabila negara mula bertindak jika terdapat kes pembunuhan beramai-ramai, jenayah perang, pembersihan etnik atau jenayah terhadap kemanusiaan. Walaupun China telah bersetuju dengan doktrin ini bersama ahli PBB yang lain, tetapi cendekiawan China menegaskan bahawa tanpa penakrifan yang jelas, ia telah menjadikan doktrin ini sebagai prinsip kosong. Namun begitu, laporan The Economist telah mengaitkan apa yang dikatakan oleh China sebenarnya hanya untuk menyorokkan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap kaum Uyghur dan orang Islam lain di Xinjiang. Bukan itu sahaja, banyak lagi tindakan yang dilakukan China yang menunjukkan bahawa mereka memang dalam usaha untuk memecah belahkan dan membahagikan dunia. Sebagai contoh ialah situasi di mana China nampaknya tidak berminat dengan cadangan Perancis yang telah dipersetujui oleh 106 ahli UN yang lain berkaitan konsensus untuk tidak menggunakan kuasa veto dalam krisis yang melibatkan kekejaman besar-besaran. Ini dapat dilihat apabila China kononnya mendakwa bahawa mereka bersikap berkecuali berkaitan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, tetapi dalam pada masa yang sama, China sendiri juga telah mempromosikan pandangan Rusia bahawa perang itu sebenarnya dicetuskan oleh Amerika Syarikat dan Pakatan Tentera NATO. Matlamat China adalah untuk melihat perpaduan Barat runtuh dan seterusnya memudahkan mereka untuk melaksanakan rencana order dunia baru yang telah dirancang. Inisiatif obor antara usaha China. Tidak lama dahulu, inisiatif Belt and Road yang dilancarkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping telah menimbulkan kebimbangan ramai pihak apabila mereka meminjamkan ratusan bilion dolar untuk pembangunan jalan raya, kereta api, empangan dan infrastruktur lain di seluruh dunia. Namun begitu, kini usaha China nampaknya bergerak semakin perlahan dan menyebabkan beberapa status projek menjadi tidak menentu yang membawa kepada protes anti-China daripada penduduk tempatan. Walaupun begitu, China masih tidak berputus asa dan mereka telah mengubah taktiknya. Dalam ucapan sempena Perhimpunan Agung PBB pada tahun lalu, Xi telah melancarkan satu lagi inisiatif baru yang dinamakan sebagai Global Development Initiative GDI untuk menyelaraskan China dengan matlamat pembangunan mampan PBB. Walaupun butiran inisiatif itu kekal kabur, China tetap mempromosikan hujahnya bahawa mereka membenarkan setiap negara mencari laluan pembangunan sendiri atau dengan kata mudah menolak nilai pemerintahan secara diktator. Walaupun laporan mendapati bahawa China sebenarnya telah mendesak banyak negara untuk mendaftar sebagai Friends of the GDI. China telah berjaya membina gabungan negara untuk menentang Sekatan Barat. Oleh itu, sekiranya pengaruh China di PBB terus berkembang, sekatan pelbagai hala akan menjadi lebih jarang berlaku. Bagi agensi antarabangsa pula, bekerjasama dengan pihak China adalah berisiko tinggi. Dalam kes penularan wabak COVID-19 sendiri, dunia dapat melihat bagaimana kerajaan China mengawal data tentang kes awal jangkitan dan perdagangan haiwan liar daripada pengetahuan dunia. Sebaliknya, kerajaan China pula mempromosikan teori bahawa virus itu berasal dari makmal tentera Amerika Syarikat. Selain itu, untuk menunjukkan bahawa negara itu boleh mengikut peraturan global, China telah membina institusi pelbagai halanya yang sendiri. Sebagai contoh ialah penubuhan Asian Infrastructure Investment Bank AIIB yang dihoskan oleh China. Penubuhan ini juga menjadi antara usaha yang dilakukan China dalam rencana untuk melaksanakan order dunia yang baru. Kesimpulannya, bagi negara demokrasi barat, harga untuk mengelakkan pertumbungan dengan China nampaknya semakin meningkat tahun demi tahun. Bagi China pula sebagai sebuah negara komunisme, untuk menawan dunia, mereka perlu mengadaptasi dengan cara semasa bagi memudahkan usaha mereka untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dan bagi menjawab persoalan utama sama ada China akan berjaya membahagikan dunia, jawapannya ialah mungkin berjaya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.